Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahya dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini agenda awani. Selangor merekodkan 4 angka dalam kes baharu COVID-19 dalam tempoh beberapa hari yang dapat kita lihat sebelum ini. Dan sejauh mana kewajaran PKP penuh? Apakah jumlah ini disebabkan saringan yang giat dilakukan oleh Selangor atau memang itulah realiti Selangor disebabkan oleh tidak mematuhi SOP? Jadi untuk menjawab segala persoalan ini dalam agenda awal ini bersama saya di studio adalah pakar perubatan kesihatan awam Dr. Farhan Rusli. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Hari ini kita bertentang mata, sebelum ini hanya menerusi video dan sebagainya. Tetapi Doktor, mungkin persoalan utama saya ketika ini adalah kenapa Selangor catat jumlah yang tinggi berbanding dengan negeri lain? Jadi apa yang harus kita fahami ialah Selangor secara amnya mempunyai 1/5 daripada semua populasi di negara Malaysia. Bermakna kita punya populasi adalah 6 juta dan ini adalah yang direkodkan. Tak termasuk lagi jumlah yang tak direkodkan seperti warga asing yang daftar ataupun yang tidak daftar. Jadi jumlahnya adalah lebih kurang 7 juta orang. Jadi populasi di Malaysia lebih kurang 33 hingga 35 juta. Jadi secara kalau kita tengok secara amnya semestinya Selangor akan merekodkan jumlah kes secara menyeluruh yang tertinggi. Sebab itu kalau daripada segi perspektif kesihatan awam, kita jarang mengambil nisbah secara penuh ataupun absolute value. Kita akan tengok daripada segi purata populasi per 100,000, per 1 million, berapa jumlah infeksi yang berlaku di sesuatu tempat itu. Dan juga Doktor, kita tahu setiap hari, setiap minggu ujian saringan giat, agresif dilaksanakan oleh Selangor. Ini juga menunjukkan kepada mungkin peningkatan jumlah kes positif itu di Selangor, Doktor. Betul. Jadi apa yang kita laksanakan seperti yang disebutkan oleh Menteri Besar Datuk Seri Mahmud Syahri dan juga YB Kesihatan Exco Dr. Siti Maria, di mana aktiviti kegiatan yang dilakukan di Selangor ialah untuk mencari silent carriers ataupun mereka pembawa sunyi. Maknanya mereka ni tiada simptom. Seperti awak dan saya, kemungkinan kita rasa kita sihat, tetapi sebenarnya kita adalah carrier dan kita adalah positif. Dan inilah sebabnya kita melakukan saringan secara besar-besaran ataupun mass testing untuk memastikan kita dapat jumpa siapakah silent carriers ini untuk memastikan ini akan merendahkan kes-kes jangkitan dan penurunan wabak di dalam negeri Selangor. Doktor, daripada apa yang doktor katakan tadi, adakah ini memungkinkan ataupun kita boleh mengandaikan jumlah positif COVID-19 yang tidak disaring mungkin berganda-ganda Betul. ini? Jadi kalau saya sebagai seseorang, kalau seseorang itu menetap di negeri Selangor ataupun rakyat Selangor, saya akan rasa bersyukur kerana di negeri Selangor nombor makin lama makin tinggi ataupun makin banyak. Ini kerana kita dapat mencari siapakah mereka yang positif dan kita tidak harus takut kepada angka yang tinggi. Saya lebih risau kalau saya duduk di sesebuah negeri apabila kita tahu seperti Ketua Pengarah Kesihatan telah mengatakan ramai kes-kes sporadik yang telah berada di dalam komuniti. Kenapa di negeri itu nombor masih lagi sikit? Adakah mereka melakukan ujian saringan dengan secara meluas untuk mencari mereka yang tidak dikenal pasti ini? Itu lebih membimbangkan kepada saya. Dan ini adalah satu indikator yang menunjukkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan juga Kerajaan Negeri Selangor melakukan langkah proaktif untuk mencari mereka yang positif di dalam negeri Selangor. Doktor, macam mana kita nak faham berkaitan dengan kerisauan kalau kita ni dijangkiti COVID-19 tanpa simptom ataupun kita ada kerelaan untuk pergi buat swab test? Sebab kalau tak ada simptom ni kadang-kadang kita tak memikirkan pun, kalau close contact mungkin kita akan buat swab test dan sebagainya. Tetapi wajar tak untuk seseorang yang mungkin simptomnya tidak ada tetapi nak pergi buat swab? Saya rasa pada apa yang berlaku pada situasi kita sekarang, kita tidak tahu sebenarnya di manakah kita boleh mendapat kontak tersebut. Jadi kalau anda boleh menjawab soalan seperti adakah dalam tempoh 2 minggu lepas kita tidak berinteraksi dengan sesiapa, kita tidak keluar untuk membeli belah, untuk membeli barangan harian. Kalau itu adalah dijaga, kemungkinan besar kita boleh pasti kita memang betul-betul negatif. Tetapi kalau pada waktu hari raya, waktu bulan puasa, kita pernah mengunjungi bazar Ramadan, kita pernah dikunjungi saudara mara semasa waktu hari raya walaupun ia tidak dibenarkan, ataupun anak beranak yang duduk di dalam daerah sama datang jumpa kita di rumah, jika itu pernah berlaku walaupun anda tiada simptom, ada kemungkinan yang anda adalah silent carrier dan anda adalah positif COVID
tetapi anda tidak ada apa-apa simptom. Doktor, adakah doktor percaya keseluruhan rakyat Malaysia ni benar-benar takut kepada COVID-19? Saya rasa perkataan takut itu mungkin salah digunakan. Saya rasa rakyat sekarang sudah memahami tentang virus COVID-19 tersebut. Dan saya rasa rakyat bukan takut, tetapi rakyat mungkin ada kesedaran diri sekarang dan mengambil tanggungjawab dengan memahami apakah perkara yang harus dilaksanakan oleh mereka jika mereka ada kontak rapat, jika mereka di dalam kawasan risiko tinggi, dan ini adalah langkah-langkah proaktif daripada rakyat untuk memastikan mereka tidak menularkan lagi wabak ini. Jadi saya rasa bukanlah mereka takut, tapi mungkin mereka lebih berjaga-jaga. Dengan kes tinggi di Selangor, adakah doktor bersetuju untuk tiada keluar dan masuk ke negeri ini? Saya rasa ini bukan hanya patut diaplikasikan hanya di negeri Selangor. Bayangkan kalau kita di negeri Perlis, di mana suatu ketika dulu ia semuanya hijau. Alangkah baiknya kalau dia tidak membenarkan sesiapa pun memasuki ke Perlis dan dia kekal hijau. Bermakna aktiviti di dalam kawasan Perlis tersebut adalah aktiviti yang bebas kerana dia telah pasti tiada lagi penularan wabak di dalam negeri itu. Jadi kalau kita melakukan sekatan untuk daripada daerah ke negeri ini untuk memastikan yang merah kita boleh menurunkan dia kepada hijau dan hijau kekal hijau. Jadi saya rasa itu adalah langkah yang wajar kalau kita tidak menyekat daripada sektor ekonomi kita untuk berjalan. Kenapa saya maksudkan begitu? Kalau kita boleh melakukan kegiatan ekonomi antara Malaysia dan Singapura dengan cara yang sangat bagus, di mana pemandu-pemandu yang melepasi sepadan-sepadan negeri ini divaksinasikan dan mereka diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan barang-barang dan kemudian pulang. Kenapa kita tak boleh mengaplikasikan benda yang sama di dalam negara kita sendiri? Kenapa kita berjaya melakukannya dengan negara jiran, tetapi di dalam negara sendiri kita masih tidak melaksanakan? Itu adalah sesuatu yang saya rasa kita harus mulakan dengan secepatnya mungkin. Dan doktor, Selangor penyumbang kepada ekonomi, antara penyumbang ekonomi terbesar untuk negara. Dan seperti yang doktor kata, kenapa kita tak aplikasikan apa yang berlaku Malaysia antara Singapura contohnya? Tetapi bila kita bercakap berkaitan dengan sektor ekonomi, ia melibatkan kepada mereka-mereka juga yang berada dalam IKS, PKS dan sebagainya. Kalau orang seperti doktor mungkin setuju untuk diadakan lockdown penuh, tetapi mereka yang berada dalam industri ekonomi ini mungkin berfikiran sebaliknya. Betul. Jadi di sini ada banyak perbincangan tentang hidup dan kehidupan. Life versus livelihoods. Di mana banyak PKS ataupun SMEs di mana mereka mendapatkan bahawa jika kita melakukan total lockdown, ia adalah sesuatu yang akan menghancurkan industri mereka ataupun tidak menjanakan apa-apa pendapatan kepada mereka. Di sini kita harus memahami betul apa yang dikatakan oleh mereka, ada kebenaran di situ. Tetapi kita harus mengambil langkah yang lebih proaktif dan juga saya rasa lebih bijak. Di mana jika SMEs itu kita harus sudah setahun kita di sini. Kenapa kita tidak menghasilkan sesuatu sektor ekonomi baru di mana PKS ini masih lagi berniaga, masih lagi melakukan sektor-sektor ekonomi masih lagi beroperasi untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Seperti yang orang suka sebutkan tentang Makcik Kiah yang jual kari pap, yang jual ini. Apa kata kita membantu mereka untuk masih menjual kari pap tetapi dengan cara yang lebih selamat. Jadi apa yang paling penting ialah bukanlah penutupan terturus ekonomi. Sebab itu memang sesuatu yang akan menghancurkan negara. Tetapi ialah pengoperasian ekonomi secara selamat. Dan itu adalah sesuatu yang kita harus tegaskan dan harus dilaksanakan dengan secepatnya mungkin. Doktor, bila mungkin kita akan dapat menyaksikan Selangor ini sebagai sebuah negeri yang selamat seperti sebelum-sebelum ini, yang bebas daripada COVID-19, kesnya tak tinggi dan juga kita boleh pergi ke mana-mana? Betul. Jadi soalan ini sering ditanya kepada saya dan juga kepada saya punya kumpulan di mana mereka sentiasa bertanya, sampai bila kes jadi macam ni? Jadi jawapannya secara jujur saya akan beritahu, saya tidak tahu. Okey, ini bukan bergantung hanya kepada kerajaan ataupun hanya kepada rakyat. Ini adalah sesuatu pandemik yang adalah satu yang sangat berubah pada satu masa ke satu masa. Semasa kita dapat menurunkan kita punya kes-kes rendah, selepas itu muncul pula varian baru, muncul pula mutasi daripada virus yang baru. Jadi ini adalah sesuatu yang saya boleh bagi tahu, tiada siapa boleh tahu.
Apa yang ditunjukkan daripada segi graf ataupun daripada segi kita panggil ramalan-ramalan, itu adalah jawapannya. Ia hanyalah ramalan. Tetapi wallahu alam, kita tidak tahu lagi sebulan adakah kita akan meninggi ataupun menurun. Tetapi apa yang pasti, kalau kita melaksanakan SOP kita dengan lebih elok, kalau kita memastikan bahawa kita sentiasa menjaga penjarakan sosial kita dan kita tidak keluar rumah kalau kita tidak perlu, semestinya kes-kes ini akan turun. Doktor, kita beralih kepada PKRC dan juga pusat kuarantin yang ada di Serdang. Bagaimana kita melihat kepada video ICU di Sungai Buloh contohnya dan kebanyakannya di Selangor. Dan ini tekanan berkaitan dengan kapasiti. Bila jumlahnya meningkat, jadi tenaganya juga perlu dipertingkatkan. Bagaimana doktor melihat kepada jajaran ini, perkara ini yang harusnya perlu diselesaikan ataupun perlu ditambah baik? Jadi apa yang kita nampak banyak viral lah video-video yang dikeluarkan daripada pesakit-pesakit di MAEPS itu di mana jumlah kes banyak meningkat. Tapi apa yang harus kita fahami ialah MAEPS bukan sahaja menerima kes daripada negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Malah ia juga terima daripada Muar, Johor. Ia juga terima daripada Perak, Pahang. Ada beberapa bas yang datang daripada negeri-negeri lain. Jadi untuk menunjukkan bahawa MAEPS ini adalah gambaran COVID di Selangor khususnya adalah tidak betul. Tetapi apa yang kita harus memahami ialah MAEPS telah dibina dan diubah suaikan untuk memastikan kapasiti itu boleh menampung sehingga 10,000 orang. Dan kenapa orang dimasuki ke MAEPS ialah kerana mereka mungkin tidak melepasi tapisan yang mereka boleh melaksanakan isolation ataupun home quarantine kendiri di rumah mereka sendiri. Dan di situlah kita nampak penambahan kes di dalam MAEPS itu. Tetapi walaupun begitu, saya faham ramai juga orang yang memberikan pandangan di mana MAEPS itu boleh dipertingkatkan, boleh dibaikkan. Tetapi saya pasti tidak mungkin Kementerian Kesihatan membuat dengan benda itu dengan secara sengaja. Tetapi saya rasa akan ada ruang untuk penambahbaikan dalam masa yang akan datang. Doktor, yang datang ke sini seperti yang doktor nyatakan tadi, adakah di negeri lain itu kapasiti ataupun fasilitinya tidak mencukupi ataupun ini adalah prosedur yang perlu? Okey, sebelum yang kita nampak peningkatan kes yang terlampau banyak di negeri Selangor dan Kuala Lumpur ini, mereka diletakkan di PKRC kerana itu adalah central command untuk kita punya kes-kes COVID kategori 1, 2 dan 3. Bermakna mereka adalah kategori yang rendah. Ini untuk memastikan bahawa kita punya pooling of resources di mana kita menumpukan semua kita punya tenaga kerja, tenaga sumber kita kepada satu tempat untuk memberikan rawatan yang terbaik. Sebab itu kita meredarkan mereka datang ke dalam kawasan MAEPS daripada negeri-negeri yang lain. Tetapi selepas kenaikan kes di semua negeri-negeri yang di sekelilingi Selangor ini, saya diberitahu bahawa negeri-negeri itu juga akan membuka version of MAEPS mereka sendiri ataupun PKRC mereka sendiri di negeri-negeri masing-masing. Jadi doktor, bila kita tahu peningkatan kes 4,000 sehari dan ia konsisten dalam beberapa hari yang kita saksikan ini, pastinya keletihan itu datang kepada mereka yang berada di barisan hadapan seperti doktor juga. Mungkin ada yang tidak dapat cuti, tidak dapat berjumpa dengan keluarga. Kita ingat dulu dah habis doktor. Tapi berlarutan dan juga berpanjangan, apa lagi perlu dan juga perkara yang kita perlu lakukan sekarang ini doktor? Jadi saya rasa saya faham banyak tumpuan yang diberikan kepada frontliner dan kepada pegawai-pegawai perubatan dan juga kepada kita punya staff nurse semua. Jadi saya ingin mengingatkan kepada rakyat Malaysia bahawa ini sebenarnya adalah kerja hakiki kita. Ini adalah sesuatu yang kita laksanakan. Jadi ia bukanlah sesuatu yang kita patut mengagung-agungkan jugalah. Kepada saya, ramai yang frontliner di luar sana. Sebagai pegawai perubatan, itu adalah tanggungjawab kami. Sebagai pakar perubatan, itu pun tanggungjawab kami. Dan sebagai jururawat, itu pun tanggungjawab. Cuma kerja tidak berhenti. Tetapi kita selalu buat lawak ataupun berjenaka di antara satu sama lain. Jika kita cuti pun, ke mana kita boleh pergi? Kita tak boleh keluar daerah, kita tak boleh keluar negeri. Dan kebanyakan yang daripada perubatan ini, frontliner perubatan ini, mereka dah develop satu istilah di mana kalau bukan kita yang buat, siapa lagi yang nak buat? Jadi saya rasa memberikan tumpuan khusus hanya kepada mereka sebenarnya tidaklah
adil kepada ramai lagi sebenarnya, seperti kita punya food rider yang menghantar makanan, pemandu-pemandu teksi, media seperti anda yang banyak bekerja hari-hari pun tidak bercuti. Saya rasa it should be spread out more. Tetapi untuk mengurangkan bebanan di hospital secara khusus, di mana satu segmen yang dilaksanakan menunjukkan tentang ICU cases, itu adalah sesuatu yang amat kita harus menghargai. Di mana jumlah kes ICU meningkat. Ya, di Pulau Pinang 100%, dan di mana tentera harus membuka hospital medan di mana mereka menyediakan katil ICU secara cepat untuk memastikan bahawa limpahan itu dapat ditampung. Jadi di sini kita harus memahami bahawa cara yang terbaik ialah vaksinasi. Tetapi vaksinasi kita tahu agak sukar kerana jumlah dos yang diberikan kepada Malaysia adalah kurang. Dan ini bukanlah salah mana-mana pihak dalam kerajaan kita, tetapi daripada produser vaksin tersebut. Mereka tidak menghantar. Kalau dia tak hantar vaksin kat kita, kita nak cucuk apa? Jadi, sementara kita menunggu kita punya giliran untuk menerima vaksin, kita harus melaksanakan pemantauan SOP, kita harus mengukuhkan dan mengingatkan diri kita supaya kita tidak mendapat lesu pandemik ataupun pandemic fatigue. Doktor pernah ataupun melalui berdepan dengan mereka-mereka yang burn out ataupun yang terganggu fizikal dan mentalnya ketika bertugas. Mungkin ada yang menangis. Kalau doktor ada pernah berdepan dengan situasi seperti itu? Okey, saya rasa ada beberapa perkara yang mungkin saya boleh ceritakan untuk orang memahami tentang kesusahan ataupun keperitan yang dilalui. Jadi apabila mereka memakai full PPE tersebut, ia adalah sesuatu yang amat menyeksakan kerana ia tidak membenarkan kita bernafas dengan secara normal, ia tidak membenarkan kita untuk bergerak secara biasa, dan saya pernah tengok di mana saya punya staff sebab tak sempat ke tandas, dia terpaksa terkencing di dalam PPE tersebut. Dan lepas tu baru dia boleh keluar. Dan untuk dia keluar daripada PPE tersebut, ada certain protokol yang dia kena harus melalui. Dan selepas itu dia menangis kerana dia rasa malu. Tetapi kami pun menangis juga bukan kerana kita rasa malu, kerana kita rasa sedih dan kesian kepada dia. Sebab kita tahu dan kita faham ia boleh berlaku kepada mana-mana kita punya anggota kesihatan. Dan juga saya pernah juga jumpa pegawai immigration di mana mereka memakai PPE selepas turun daripada tangga 12 tingkat bangunan untuk melaksanakan kerja mereka. Mereka turun dan terus rebah di atas jalan kerana mereka terlampau penat, kerana pada itu ialah pada bulan puasa. Dan ini adalah sedikit sebanyak yang apa saya boleh ceritakan. Banyak lagi kalau saya boleh ceritakan, tapi ia adalah sesuatu yang amat tidak selesa lah bagi kami. Dan juga doktor, kenyataan sebelum ini KKM bersedia untuk mempertimbangkan dan juga melihat kepada PKP penuh dilaksanakan di Selangor khususnya. Tapi kita tahu PKP penuh itu bagaimana, adakah ia sama seperti 1.0 lokaliti yang dipilih ataupun negeri yang meningkatkan kes, tetapi untuk seorang pegawai perubatan, apa yang kita perlu faham, PKP penuh ni macam ni, duduk rumah seminggu tak boleh keluar langsung, dan itulah PKP. Okey, jadi apabila kita nak melaksanakan PKP tersebut, apa yang harus difahami ialah ia melibatkan banyak sektor-sektor dan juga melibatkan banyak faktor sebelum ia boleh dilaksanakan. Kenapa orang bertanya, kenapa kerajaan tidak melaksanakan PKP seperti PKP 1.0? Ini kerana PKP 1.0 kita dapat lihat ia merugikan ekonomi negara 2.6 bilion sehari. Dan kita mungkin tidak dapat mengambil risiko untuk melalui benda yang sama. Disebabkan itu, bila kita melaksanakan PKP 3, PKP 4, kita cuba mengimbangkan. Jadi apa yang kita harus mengingati, jika perlu PKP seperti PKP 1.0 itu kena dilaksanakan. Tetapi ini adalah langkah yang terakhir sekali yang boleh diambil oleh kerajaan, dan kerajaan sendiri tidak, kalau boleh, ingin mengelakkan daripada mengambil langkah tersebut. Tetapi apa yang kita harus fahami ialah jika kita mengambil langkah itu, kita harus mengingat dan harus mengetahui apakah perancangan kerajaan pada hari pertama, pada hari ketiga, pada hari kelima, pada hari ketujuh. Kita tidak hanya boleh mensuruh rakyat duduk di rumah, tetapi rakyat mesti akan marah.
Kamu suruh kami duduk di rumah, tetapi apakah yang kamu sedang laksanakan di luar? Jadi saya rasa perancangan dan memberikan perincian yang penuh kepada rakyat tentang apa yang akan dilaksanakan, tentang apakah perancangan yang akan dilakukan untuk tempoh 2 hingga 4 minggu itu harus diberikan supaya rakyat memahami kenapa mereka harus bertanggungjawab untuk memberi kerjasama untuk PKP tersebut. Doktor, untuk ujian saringan peringkat Selangor ini yang diadakan secara besar-besaran dan juga agresif ini, kalau doktor ada perinciannya bila dan sampai bila dia akan dilaksanakan? Jadi Kerajaan Negeri Selangor mengambil langkah proaktif di mana kita akan melakukan saringan ujian RTKAG ini di semua DUN, di mana kita bermula hari itu daripada 8 hari bulan 5 dan sekarang kita sambung balik selepas rehat sebentar untuk Aidilfitri dan juga petugas-petugas kita menerima dos vaksin yang kedua. Dan hari ini kita telah melaksanakannya di Hulu Kelang dan juga di DUN Bukit Antarabangsa. Esok kita akan ke Gombak Setia dan juga ke DUN Sungai Tua dan seterusnya di daerah Gombak dan kita akan ke daerah Sepang dan ke daerah Petaling berikutnya. Jadi ini adalah dilaksanakan untuk memastikan kita dapat mencari siapakah silent carriers ini dan ini adalah dilaksanakan secara percuma dan ia adalah digalakkan untuk semua rakyat negeri Selangor untuk datang hadir ke tempat saringan yang terdekat. Walaupun anda di luar daripada DUN itu, anda boleh pergi kepada tempat saringan terdekat untuk melakukan ujian saringan RTKAG. Ini maksudnya siapa yang tinggal di Kuala Lumpur walaupun bukan IC Kuala Lumpur boleh, doktor? Semua yang tinggal di Selangor. Tapi kalau IC Kuala Lumpur, silalah datang juga buat saringan sebab saya pasti bila dia nak makan, dia nak melepak, dia nak pergi itu dia akan ke Selangor. Jadi kita dalam situasi yang unik di mana Selangor itu dikelilingi oleh Kuala Lumpur dikelilingi oleh Selangor dan saya pasti ramai yang duduk di Kuala Lumpur ingat dia duduk orang KL tapi sebenarnya dia duduk dalam Selangor dan ramai orang Selangor yang perasan dia duduk orang KL kan. Jadi di situ saya rasa ambillah langkah proaktif, datanglah ke tempat saringan yang terdekat dan laksanakanlah ujian RTKAG. Doktor, akhir sekali doktor, sebagai seorang pakar perubatan dan sebagai seorang insan dan juga rakyat Malaysia, apa yang doktor boleh katakan? Ini perjuangan yang mengambil masa tetapi kita mengharapkan ia akan dapat diselesaikan segera. Tetapi bagaimana untuk kita sama-sama berjuang, sama-sama bersama keseluruhannya, bukan saja kerajaan, MKN, KKM tetapi sesiapa saja. Saya rasa sudah sampai masa kita tak perlu dah nak mencari penyelesaian ini daripada siapa-siapa. Kita tak perlu tanya apakah kerajaan buat apa, kenapa nombor kita tinggi, ini salah kerajaan pusat ke. Tidak perlulah kita memilih nama untuk meletakkan blame ataupun kita meletakkan tanggungjawab itu kepada mereka untuk menyelesaikan masalah yang kita sebenarnya sendiri boleh selesaikan bersama. Jadi di sini saya rasa tidak perlulah kita harap kepada mana-mana kerajaan pusat ataupun negeri. Tidaklah kita perlu mengharap kepada mana-mana pihak berkuasa. Kita perlu hanya berharap kepada diri kita sendiri kerana diri kita sahajalah yang boleh mengubah situasi yang kita sedang melalui sekarang. Jadi pesanan saya kepada semua orang, tengoklah kepada diri anda, tengoklah kepada keluarga anda dan sanak saudara anda. Pastikah mereka di sekelilingi ini melaksanakan SOP dan memantau mereka untuk memastikan mereka ikut perintah-perintah yang dilaksanakan. Jika itu pun kita tidak boleh kawal, itu pun kita tak boleh buat, tak payahlah kita nak keluar daripada kita punya kepompong ini dan menyalahkan orang-orang yang lain. Saya bukan nak kata ini tanggungjawab ataupun ini adalah salah rakyat ataupun ini adalah salah kerajaan, tetapi ini tanggungjawab. Cukuplah kita nak cari kesalahan. Now it's time to step up and kita patut laksanakan tanggungjawab kita sendiri. Kalau 32 juta rakyat Malaysia mempunyai pemikiran seperti itu, saya percaya bukan sebulan, 2 bulan, malah lebih singkat daripada itu kita dapat menghapuskan COVID-19 dan pastinya ini bukan harapan saja kita di Malaysia, malah dunia khususnya untuk kita kembali kepada keadaan dan seperti sedia kala. Sekian dulu agenda awal ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pakar perubatan kesihatan awam Dr. Farhan Rosli. Saya Ehsan Nahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.